dalam Quran. Satu tempat lagi nama Sijin. Habis-habis. Ini tak ingat cerita tadi. Kemudian dia ni pun seronok, dia pun turun. Jasad kita di rumah orang buat apa? Mandi ya. Mandi, orang kafan, apa semua. Lalu dibawa ke masjid, disolatkan. Sebuah hadis sahih Nabi sebut, apabila kalian didoakan oleh 70 orang soleh supaya diampunkan dosa, maka Allah akan mengampunkan dosa kalian. Dengan sebab tu banyakkan kawan-kawan di kalangan orang soleh. Tak alim tak apa, yang lebih penting adalah soleh. Tapi kalau alim kemudian soleh, yang tu bonus lah. Tuan-tuan, kalau seorang ustaz, ayah dia meninggal, yang paling ramai majlis dia siapa? Allah Akbar, ustaz penuh ramai. Anak-anak tahfiz belajar sekolah agama penuh, berjumpa putih penuh 600-700 orang ramai. Yang kesemuanya bila angkat tangan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, semua itu faham. Nabi kata apabila ada 70 orang saleh, hadis sahih yang mendoakan kepada jenazah waris kamu, niscaya jenazah itu akan diampunkan oleh Allah. Banyakkan kawan soleh. Kalau kawan kita semua orang mutu, kita gila mutu besar. Contoh. Maka bila kita meninggal, yang paling ramai siapa? Dia mutu 5-60 biji mutu besar, semua main orang main yang jenazah daripada dia lah. Dah dia mutu. Adalah 2-3 orang yang reti main jenazah, yang ni dia tunggu dia lah. Seronok nak tunjuk kata ramai. Apa guna? Kalau kita askar, kita tentera, bila kita meninggal, siapa yang main ramai? Tentera yang main ramai. Saya ada kawan kampung, umur 20-an, dah meninggal, main daripada kecil. Dia meninggal lama dah, bawah 20-an meninggal, lama dah meninggal. Dia askar. Bila dia meninggal, berapa biji 4, semua askar main. Bukan kita kata yang tu hina tak, kita nak beritahu dengan siapa kamu berkawan, maka kumpulan itulah yang paling ramai yang akan datang ketika hari kematian kamu. Kalau kawan kita ramai orang masjid, bila kita meninggal yang main adalah orang masjid, ramai orang masjid main. Ramai orang masjid main. Orang-orang yang melazimi solat 5 waktu, depa ni lah kawan kita. Beratus-ratus orang kawan kita. Ni ratusan. Inilah kawan kita. Berkawanlah dengan orang soleh tak? Alah ustaz, tadi sebelum ustaz sampai kami duduk dalam 4 ustaz. Baik apa ustaz, tengok yang main kuliah ni. Yalah kita paling kurang, kita main kuliah, kita jaga solat, kita tutup aurat. Yang di luar lagi rosak lah. Yang di luar lebih rosak. Hak ni lah yang boleh tahan pun kita ni lah. Bukan nak kita ni orang baik. Maksudnya kena bergaul dengan orang baik, cari kawan yang baik. Takkan nak cari kawan yang baik di coki. Kita nak cari kawan baik di mana? Di rumah Allah lah. Yang paling baik pun yang ada di akhir zaman ni. Manusia yang paling baik yang ada akhir zaman ni nak cari di mana lagi kalau bukan di masjid? Cari kawan di masjid. Alhamdulillah. Jadilah yang akan ini tempat kita. Mandi kita, semayang kita, bawa kita turun. Roh kita tunggulah. Okay, kemudian bawa kita. Liang sudah dikorek tanah. Digambus, ditimbus tanah. Kemudian orang pun baca talqin, nampak? Kita buat talqin, buat tahlil apa semua tu. Hadiahkan kepada arwah. Kemudian orang buat kemah di situ kah? Orang balik kan? Orang balik. Orang pun mula balik. Siapa balik tu? Paling awal tu imam. Ini diki masjid kan? Ada awal sekali lah. Tak pergi minum kopi pula. Contoh. Lepas tu balik. Orang taman pun balik. Saudara mara kita tekan. Dia orang nak tunggu 2 jam ke? Habis dia imam baca doa, saudara mara kita akan tunggu 5 minit je. Yang paling dekat anak-anak kita, isteri kita. Isteri dan anak-anak kita ada tak yang pernah tunggu 5 jam? Sebab tu Nabi kata kesemua balik.
Yang hanya duduk bersama kamu ialah amalan-amalan soleh dan buruk kamu. Yang itu. Harta kita balik, BMW kita balik, rumah mewah kita balik, pangkat Datuk Seri kita pun balik. Yang hanya kekal ketika itu adalah amalan kita semata. Nabi kata, sehinggakan kamu mendengar bunyi tapak kaki terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Hadis kan? Sehingga kamu mendengar bunyi tapak kaki terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Tuan-tuan, bila kau melekat muka dan kaki turun, ketika itulah. Sebab itu, apabila waris kita dikebumikan, ayah kita dikebumikan, ibu kita dikebumikan, tunggulah di situ. Kata Amr bin As, sekadar seekor kambing disembelih, kemudian dilapah, kemudian dipotong, kemudian dibahagi-bahagikan dagingnya, kemudian pulanglah kalian. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Seorang sahabat nama dia Amr bin As, dia pesan dengan anak dia, juga orang soleh, nama anak dia Abdullah. Dia kata, Abdullah, setelah kalian menimbuskan tubuh badanku, janganlah kalian pulang, tunggulah. Berapa lama nak tunggu? Sekira-kira seekor kharuf, seekor kibas disembelih, dilapah dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Kita kata sejam setengah lah, sejam setengah, tunggu. Kerana ketika itulah Munkar dan Nakir akan turun dan mempersoalkan aku. Amr bin As ni dia ambil mana ayat tu? Daripada Nabi SAW. Tunggu. Ingat, kita anak-anak, kita abang ke, kita ayah ke, kita kakak ke, kita adik ke. Terutamanya bila kita jadi anak, tunggu di kubur ayah kita, mana balik-balik. Kita tunggu. Sambil membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat, ini praktikal. Nabi duduk dengan satu sahabat, Nabi duduk dengan para sahabat, ada seorang sahabat dikebumikan. Nabi tak beranjak, Nabi tunggu daripada sini lah. Kemudian Nabi kata, Ista'idhu billah min azabil qabri. Ista'idhu billah min azabil qabri. Nabi ulang 3 kali, mohonlah kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Di kubur ada azab. Saya akan cerita. Saya tinggal 5 minit lah. Nabi ulang 3 kali, mohonlah kepada Allah, ya Allah, biarlah kami daripada azab kubur. Azab kubur dahsyat tuan. Saya akan sebut secara ringkas. Saya akan sebut 2-3 minit ya. Azab kubur dahsyat. Kemudian Nabi kata, berdoalah kepada saudara kalian sekarang, kerana sekarang dia sedang disoal. Fa innahu al-ana yus'al. Itu hadis yang Nabi sebut. Kerana sekaranglah dia sedang disoal. Maka Nabi pun ajar kepada sahabat, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ini dua doa. Ulang. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, tetapkanlah dia untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir. Dua doa ni. Siapa yang berada di tanah perkuburan, ajar anak-anak kita hari ini sebelum kita meninggal, duduk di kubur kita, bacakan doa kepada kita, doa yang Nabi ajar, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ya Allah, ampunkanlah ibu. Ya Allah, tetapkanlah ibu untuk menjawab soalan-soalan. Waktu itu juga, kerana roh yang berada di bawah sangat mengharapkan pertolongan dan doa orang yang masih hidup. Bayang tengok, waktu itu ada 100 orang di kalangan kawan-kawan kita yang soleh-solehah yang masih tidak berganjak. Semua duduk di atas tu, duduk baca doa kita. Kemudian malaikat pun turun. Roh kita dikembalikan. Ini roh kita akan dikembalikan. Ini badan kita di tanah. Roh kita akan dikembalikan. Maka datanglah Munkar dan Nakir. Bukan Munkar Nakir, no. Cuba dengar kan, ramai yang sebut Munkar Nakir. Dalam review pun Munkar Nakir juga. Saya tahu ya, salah.
Munkar Nakir, nama malaikat tu. Bila malaikat ni turun, roh akan dikembalikan dan kemudian dia ni akan didudukkan. Dia akan diduduk macam ni, tapi kaki masih lagi melunjur, kemudian badan dia bangun. Kalau siapa korek hubung, memang nampak jenazah memang duduk melentang lah. Cuma di alam sana dia sedang duduk macam tu. Tubuh mana ustaz? Tubuh yang kalian lihat di muka bumi ni lah. Dengan tubuh ni juga lah kalian akan tengok di padang mahsyar nanti. Ni macam tuan tengok saya pendek dengan apa? Berisi ni kan. Bukan kata kat saya sendiri, maksudnya apa? Nak beritahu ni dengan tubuh ni. Dengan tubuh ni lah. Dan dengan rupa paras tubuh inilah kalian akan melihat munkar dan nakir. Itu. Man rabbuka. Malaikat munkar dan nakir, tubuh badannya hitam. Yang ni adalah kitab tauhid Tuhfatul Murid. Maklumat ni. Tubuh badannya hitam. Kedua-dua matanya biru, seperti dua planet yang besar. Punya besarlah malaikat ni. Aswatuhuma karra'di, suara mereka seperti burung. Tuan-tuan pernah dengar kan yang kuat malaikat ni bila cakap ni? Iza takallama, bila kedua ini bercakap, keluar daripada mulut mereka seperti api. Dan tiap-tiap di tangan seorang daripada mereka ada mitraq. Mitraq ni berukul. Nabi kata, "Lau duriba bihi al-jibalu ladhabat." Kalau dipukul akan gunung dengan pemukul itu, nescaya hancur berkecai gunung itu. Betul itu lah. Malaikat munkar nakir itulah akan turun, bertanyakan soalan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang akan menjawab ketika itu bukanlah ilmu kita, tetapi yang akan menjawab ketika itu ialah badan kita. Kalau ilmu semua orang tahu dah siapa Tuhan kamu, Allah. Apa kitab yang kamu guna, Quran. Siapa Nabi kamu, Muhammad. Apa kiblat kamu, Kaabah. Selesai. Semua boleh jawab. Apabila satu orang boleh jawab ke semua soalan itu, maka dia akan dibawa, dimuliakan untuk menuju ke tempat tinggal sementara, namanya taman syurga. Orang soleh akan boleh jawab dengan mudah. Bila ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Rabbi Allah. Man rabbuka? Soalan kedua dia boleh jawab, soalan ketiga, soalan keempat, habis selesai. Lalu dia pun dibawa, bermulalah kehidupan dia yang sementara di taman syurga. Panjang cerita taman syurga, saya tak cerita. Saya nak cerita hak ni, ada 10 arah. Saya nak cerita yang apa namanya, yang su'ul khatimah tadi ni. Allahu Akbar. Orang yang su'ul khatimah ni, malaikat pun datang. Dia pun tak tahu juga. Dia tak kata. Semua balik, saudara mara balik, anak-anak balik. Tak seorang pun pegang Quran. Tidak seorang pun yang membisikkan la ilaha illallah. Dia begitu kesuarangan. Dan dia didik anak-anak dia dengan kemuliaan, dengan lelaki dan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Tak nampak. Dia tak pernah bekalkan dengan pendidikan ulama. Bila dia nak meninggal, dia tengok keliling dia kosong. Saya beberapa kali saya menziarahi orang. Fulan yang nazak tadi ni tak nak sampai tunggu. Yang lain sibuk tanya berapa ekor ayam nak masak tengah hari ni. Yang lain sibuk di luar bertukar-tukar game. Yang lain sibuk tengok TV. Yang nazak duduk seorang-seorang, tengah-nganga dia menantikan bantuan. Kita tengok hibah muka Yasin baca, nampak ketenangan di muka dia. Bila baca pelan, tak nampak tenang. Anak-anak tak ada bantu. Tapi larat kita nak tunggu dia. Akhirnya malaikat pun tarik.
Bila malaikat mula rentak, dia tahu itu kematian dan dia lari. Dia mahu tak? Dia tak mahu. Kerana dia menyangka bumi ini adalah tempat tinggal dia selama-lamanya. Dia tak pernah terfikir pun bahawa kehidupan dia adalah dia tak pernah terlintas untuk meninggalkan kereta besar dia, untuk meninggalkan jawatan dan kemasyhuran dia. Dia tak terfikir. Bila malaikat tarik dia rentak, dia tahu ini sakit mati. Kata Amr bin As, sakit mati itu ialah seperti seekor burung yang berada di dalam sebuah bekas, di bawahnya api dan di atasnya ditutup. Burung itu dibakar, turun ke bawah pun tak boleh, keluar daripada bekas itu pun tak boleh. Betul? Dalamnya ada api bawah, dan di atas kita tutup apa saja. Burung tu nak atas turun bawah, nak atas turun bawah. Itulah pasal sakit itu. Dia tak boleh tau, nak bernafas tak lepas, nak tarik nafas pun tak boleh, nak tentu. Tak boleh buat jalan, atas tak boleh buat jalan, bawah tak boleh buat jalan, kanan kiri tak boleh buat jalan. Sebab tu sahabat tu kata di bawah ni penuh api, nak turun tak boleh, nak terbang tak boleh keluar. Laki tadi ni yang mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyad billah, dia tarik dia tak mau keluar. Maka mereka rentak. Rentak roh kita dah bercampur dah ni dengan daging darah ni, bercampur dah. Rentak. Seperti duri yang ditarik keluar daripada bulu yang basah, daripada arah yang berlawanan. Tarik. Tercampur. Lamalah sakit. Sebab apa lama sakit? Sebab dia tak mau keluar ke alam barzakh. Dia tak pernah hidup dia tidak pernah menyebut merindui Allah dan Rasul tak pernah. Hidup dia 24 jam syarat dan sibuk dengan perniagaan. Nak berjalan mana, nak berniaga apa, nak beli baju di bulan ni, beli baju di mana, bulan depan nak beli kasut di mana. Dia rentak akhirnya keluar. Maka dia pun melihat wajah beris malakul maut. Habis. Apabila seseorang itu memulakan pengembaraan alam barzakh yang sengsara, maka ketahuilah semua alam yang selepas itu adalah kesengsaraan. Sayyidina Uthman bin Affan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kata, apabila kalian memulakan perjalanan barzakh yang sengsara, maka ketahuilah kesemua alam yang selepas itu akan kalian tempuh dengan penuh kesengsaraan. Habis dia tak berbaloi 60 tahun dia kat dunia ni, dibawa lalu dipakaikan dengan pakaian daripada neraka, disalutkan dengan bau busuk daripada neraka, tak punya busuk, sehingga apabila dibawa ke langit yang pertama, malaikat dah bau hidu dah, ini bau busuk siapa? Kita bayang dengan bilangan malaikat yang ramai di langit pertama, di alam langit pertama tu, malaikat bau. Ini bau busuk daripada roh siapa? Lalu dijawablah oleh malakul maut, ini bau busuk daripada fulan bin fulan, dengan nama yang paling hina di atas muka bumi dulu. Lalu diminta untuk dibukakan pintu langit. Lalu dijawab oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama, la tufattahu lahum abwabus sama. Itu yang berada, tidak boleh dibuka kepada fulan bin fulan. Keluar dan berambus dia daripada langit pertama dengan penuh kehinaan. Tapi dia tak tahu apa dah, waktu tu tak dah. Kita akan mula dihina dah waktu tu, mula dihina dah. Takkan dibuka pintu langit pertama. Simpankan bukunya di satu tempat yang bernama Sijin dan lemparkan rohnya turun ke bawah. Itu Allah sebut tu dalam ayat Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, seolah-olah dia dicampakkan daripada langit. Fatahtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ayat tu dia pun dilempar, tuan-tuan. Roh dia bukan dibawa turun macam tadi. Kita tadi naik saya ke langit 7, malaikat maut iring kita dengan pasukan malaikat rahmat, iring ni macam pengantin, dengan wangi kita,
dengan kafan syurga kita, dengan nama penuh kemuliaan kita, diiring turun ke bawah. Hak ni dilempar, lepas tu turun ke bawah. Masuk dalam kubur. Habis tu imam baca doa, kesemuanya balik. Sekali dengan anak-anak dia, sekali dengan saudara mara dia, semua balik serentak dengan tu imam. Siap buka pintu pagar untuk imam pula. Buka pintu pagar untuk imam. Sila-sila tu imam. Kami pun dah lapar, dah lapar lagi. Nak makan ayam penyet sekejap lagi. Siapa ajak? Anak tu ajak untuk imam pergi makan. Tinggal ayah tu seorang-seorang. Kerana ayah aku tidak pernah mengajar aku untuk aku menolong ibu dan ayah ketika mana mereka berada di alam sana. Jadi tak ada apa pada kat turun. Garang muka dan nakir datang. Tak ada siapa yang tolong dia. Lalu ditanyakan balik hadis ni riwayat Imam Bukhari. Man rabbuka, dengan suara yang keras keluar seperti api. Siapa Tuhan kamu? Nabi kata dia jawab apa? Orang yang mati dalam keadaan yang jahat, yang tak eloknya akan jawab la adri. Tu bukan belak, bukan ketawa. Alif ha. Maksudnya dia tak ada jawapan. Bila mereka tanya siapa Tuhan kamu, dia kata aku tak tahu. Lalu dipukul. Kenapa? Ditanya soalan kedua, tiga, keempat, diulang. Sampailah habis tempoh tu. Dia tempoh tanya sekejap je. Ulama khilaf berapa lama di soal. Tapi habis tempoh tanya, lalu dibawalah dia ke lubang api neraka. Kata Rasulullah, aku pernah melihat di dalam mimpi suasana bagaimana keadaan lubang neraka. Bukan awal lagi, baru dia punya warm-up ni. Nabi kata, aku melihat satu orang yang memegang pisau sabit. Dia sendiri dengan tangannya meletakkan sabit itu di bahagian kanan mulutnya, lalu ditarik ke belakang. Maka terbuka mulutnya di belah kanan. Dipindahkan sabit itu di sebelah kiri, lalu ditarik sampai ke telinganya. Nabi sebut hatta balagha qafahu. Qafah ni tengkok kan leher ni. Samalah. Sehinggalah pisau itu ditarik rapat ke leher, maka terbukalah mulutnya, kata Rasulullah. Itu ayat Nabi yang hatta balagha qafah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terbuka. Lalu bersambung, kemudian dipotong lagi. Sampai kiamat. Nabi kata mereka itu adalah yang selalu menggunakan mulut mereka untuk berbohong. Jaga-jaga mulut. Fitnah orang, mengumpat orang. Cukuplah dengan dosa peribadi yang kita buat. Jangan kait dengan orang. Siapa mengumpat orang, lagi mana orang yang diumpat itu tidak maafkan dia, maka dia tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Walaupun dia mati syahid. Jangan main-main dosa dengan orang lain. Berbesar hatilah dengan orang lain. Maafkan orang lain. Jangan cari pasal dengan orang lain. Dosa dengan orang lain tidak diampunkan oleh Allah sampai pemilik tubuh itu mengampunkan kita, walaupun kamu mati syahid. Jangan main dosa dengan orang. Jaga mulut. Hak orang jangan kacau. Maruah orang jangan ceroboh. Dia hal dia. Kalau dia buat salah, tegur dengan cara yang hikmah. Itu cukup. Tarik. Kemudian Nabi kata aku berjalan lagi. Saya sebut dua je contoh. Nabi kata aku melihat sebuah rumah. Rumah ni kalau tuan-tuan pernah ke Eropah ataupun negara Arab, tempat yang bakar roti tu, tahu tak? Dia bagi tanur dalam bahasa Arab. Nabi sebut tanur dalam hadis sahih ni. Tanur ialah tempat bakar roti. Dia bentuk macam tu. Kemudian di depan tu ada macam pintu kan, untuk kita hulurkan roti. Lepas 5 minit keluarkan roti, garing. Punya panas dalam tu. Nabi kata aku melihat tanur itu, tetapi besar. Dalamnya dipenuhi dengan wanita dan lelaki yang kesemuanya telanjang. Setiap kali api itu marak, maka melambung-lambunglah lelaki dan wanita telanjang dalam. Melambung ni bukan sebab lompat, sebab api itu. Allahu Akbar. Nabi tanya malaikat yang bawa Nabi dalam mimpi itu, apa yang mereka lakukan?
kata para malaikat tu, wahai Muhammad Rasulullah, mereka ini adalah umat kamu yang berzina. Kan banyak hari ini zina. Allah, banyak hari ini zina. Duduk dalam satu bekas tertutup api. Atas sekali ada tempat, tapi tak boleh keluar. Bila api tu marah, malaikat letakkan bahan pembakar tu jadi banyak, melambung-lambung dalam tu. Bukan mimpi ni yang akan dilalui oleh orang yang berada dalam lubang neraka. Waliyahzubillah, nasallallahu salam. Kemudian Nabi pun keluar daripada mimpi tu. Itu habislah cerita tu. Maka panjang lagi cerita pasal barzakh ni. Saya rasa sekadar aku duduk untuk pagi ni 10.40 lebih. Sekadar tu dulu, insyaAllah untuk perangan pada pagi ni. Semoga apa yang kita dapat pada pagi ni dapat kita jadikan sebagai panduan bagi kita kepada anak-anak di rumah, ahli keluarga kita, untuk sama-sama sentiasa melakukan persiapan kepada kematian dan kunjungan malaikat maut yang tidak diketahui oleh siapa-siapa. Kerana apabila malaikat maut datang, kita dalam keadaan